Orang ni dia faham yang makan haram ni ialah apabila apa? Pergi ambil duit judi, rompak orang, itu duit haram. Dia tak faham bahawa itu juga adalah termasuk dalam perkara haram. Kita ni gitulah. Khinzir, kalau khinzir tu sensitif. Tak apalah sensitif tu. Kalau tengok ada makanan ada khinzir ke apa, tak pasti ni, takut ada unsur khinzir ni nanti masuk perut. Okey. Kadang-kadang tak ada pun takut. Tapi ada benda yang lebih haram pada khinzir. Riba umpamanya. Ramai orang tak kisah. Khinzir diharamkan dalam beberapa ayat, tapi riba diisytiharkan perang oleh Quran. Fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih. Orang yang mengamalkan riba, maka iklankanlah peperangan dengan Allah dan Rasulnya. Sebab tu dunia ni tertindas disebabkan riba. Tapi orang kalau tengok bank riba tak rasa lah nak termuntah kan. Tapi lalu khinzir nak termuntah. Tak apalah tu. Dalam orang hantar banyak soalan ke saya. Ada budak perempuan doktor ni, haiwan ni, pergi buat operasi di tempat khinzir. Adalah gambar dia dengan khinzir apa semua. Bising lah, di mana perginya agama Islam telah dihina. Dia pengguna ada gambar dia dengan anjing. Dia orang ni dalam operasi biasa lah. Cuma budak tu dia posing sikit tu tak apa cantik lah kan. Tapi artinya dia, tuan-tuan, pegang najis haram ataupun dibolehkan? Khinzir tu najis, dia bukan makan, dia pegang. Boleh tu tidak? Jangan main sentimen. Boleh tu tidak? Kalau tak boleh, tuan-tuan tak boleh istinja, tahu tak? Kalau sentuh najis tak boleh, orang tak boleh suci lah. Haram sentuh najis. Sentuh najis boleh, yang penting lepas pada itu dia bersih. Satu orang kalau pegang anjing, adakah haram dari segi syarak? Jangan main di manakah perginya Islam kita, tajuk boy. Saya bukan nak bela budak tu, kalau ia pun, kerana kita ni semua sentimen, emosi, bukan fakta. Dia pergi, kenapa yang anjing yang nak dilawat ni kita, banyak lagi binatang lain, habis tu lembu kampung kau. Tuan-tuan, ada tak hadis tuan-tuan baca orang pengembara yang memberi minum pada anjing? Adakah orang yang kesian kepada anjing tu tak ada nilai dalam agama? Bila pula dalam nas Quran membenarkan menggunakan anjing untuk buruan? Janganlah itu jadi isu besar, benda-benda yang macam tu. Mana lebih teruk, budak tu pegang khinzir dengan orang hak berpelukan dataran merdeka? Yang pegang antara mana teruk? Dan ini adalah satu perkara yang agama ni berdasarkan sentimen. Itu problem. Kita nak hukum satu perkara dalam agama ni berdasarkan pada nas. Hari tu saya tulis tentang masalah fashion. Fashion ni pun kadang-kadang tu masalah. Orang hukuman dia yang bukan Islam tu tak faham. Ada majlis di istana, dia nak masuk tu, itu peraturan dia orang lah, dia suruh pakai songkok. Jadi non-Muslim ni tak nak pakai songkok. Dia kata pakai songkok masuk Melayu, masuk Islam. Saya kata masuk Jawi pun masuk Islam. Sebab itu ada kawasan di Penang tu nama dari Jawi, orang Cina tak boleh masuk. Songkok ni bukan ada Nabi pakai pada zaman Nabi songkok. Ada gambar Nabi pakai songkok samping?
Bukan ada. Songkok ni saya ingat India mari ya. Benua India lepas tu pakai, mari ke orang Melayu pakai. Dulu orang Melayu pakai tu apa? Tengkolok, tanjak. Ini satu pakaian bangsa. Sebab itu ambil kata-kata Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala tentang masalah fashion ini. Kata Ibn Taymiyah, Nabi SAW, baginda kadang-kadang pakai kamis dan imamah. Pakai gamis lah. Tuan panggil apa? Gamis lah. Dan serban. Kadang-kadang baginda pakai izar dan rida. Pakai kain dan pakai baju skirt. Kadang-kadang pakai pakaian Yaman, kadang-kadang pakai pakaian Mesir. Maka sunnah dalam hal ini ialah seseorang pakai apa yang sesuai dengan negeri dia. Ada dalam hadis dia kata Nabi pakai jubah Rumiyah, jubah Rom. Rom tu Kristian, betul tahu? Tangan dia singkat, tapi Nabi pakai. Maksud dalam soal pakaian selagi mana menutup aurat tak apalah. Dan tak mungkin Islam ni nak standardizekan benda ni. Semua orang Islam mesti pakai jubah. Kerana manusia ni ada tugas berbeza. Nelayan nak pakai jubah macam mana? Takkan nak pukat ikan dengan jubah tu banyak mana boleh. Kalau ia pun kepada ada jamaah dulu standardizekan, semua kena pakai jubah. Siapa nak pakai, pakailah. Tak payahlah pandang ini apalah mufti tak pernah duk pakai jubah. Saya memang tak pakai jubah bila pergi istana. Kalau saya pakai, saya seorang je pakai. Orang lain semua tak pakai. Tak ke pelik bunyinya. Jadi lain pada orang. Lepas tu nak baca doa je. Nak ceramah lain lah juga kan. Jadi perkara-perkara orang kata, antara benda yang awal saya buat, saya kata saya pakai biasa lah, pakaian biasa lah, tak payah jubah. Kerana Nabi larang libasus syuhrah. Saya cari alasan lah. Nabi larang pakaian hak pelik pada orang. Tuan-tuan duk tak duk, tuan-tuan pergi cari pakaian yang pelik pada orang. Orang tak pakai, kita pakai, semua orang tengok. Apa dia ni? Dilarang dalam agama. Dia jadi pelik pada orang. Awak balik jubah maghribi hak besar kan. Katalah orang kampung kita biasa, tak apa, tak biasa. Tengok, ahli sihir mana sebenarnya subuh ni? Misalnya, tak boleh kita. Dia panggil libasus syuhrah. Libas syuhrah. Islam terbuka dalam hal ini. Prinsip kita bertahan. Soal akidah mesti bertahan. Soal ibadah berdasarkan Islam mesti bertahan. Soal-soal yang lain tu, songkok ni tak pakai songkok, nak pakai lebay, tak mau pakai lebay, itu adalah soal yang terbuka dalam agama ni.